Hai guys, dalam video ini kita akan bincang eksperimen, satu contoh eksperimen lah dari bab elektrik untuk ujian amali sains fizik ya. Okey. So, inilah contoh soalan dia. Mari kita lihat soalan dia. Anda dikehendaki menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara arus dengan beza keupayaan bagi mentol berfilamen. Okey, kalau dia soalan keluar macam ni dalam format ini memang untunglah sebab dari sini kita boleh terus dapat MV dengan RV. Okay. Susunannya biasanya MV dulu, lepas tu RV lah. Biasanya dia memang akan bagi macam ni. Tapi silalah baca dengan teliti, okay, dan pastikan awak dapat MV dan RV yang betul. Okay. Pastikan yang mana satu MV, yang mana satu RV. Yang mana satu MV? MV ialah apa yang kita ubah pada awal eksperimen. Okay. RV, MV maksudnya dimanipulasikan. Pemboleh ubah dimanipulasikan. RV ialah pemboleh ubah bergerak balas. So, pemboleh ubah bergerak balas ialah apa yang kita dapat di hujung eksperimen. Okay? Apa yang kita dapat di hujung. Itulah pemboleh ubah bergerak balas. Dan ini akan dipengaruhi oleh apa yang kita ubah tadi. Iaitu pemboleh ubah dimanipulasikan. Okay? Alright. So, nyatakan yang berikut bagi eksperimen ini. Okay. First, inference. Okey, mula-mula saya nak bagi satu disclaimer. Semua format yang saya ajar ini format yang biasa digunakan. Kita boleh nampak format-format ini dalam semua kertas percubaan. Okey, percubaan tahun-tahun lepas dan tahun ini juga. Okey, tetapi kita tak ada satu dokumen yang rasmi yang memberitahu kita apa format untuk semua ni. Kalau siapa-siapa ada, mohon beri pencerahan. Sila kongsi dengan semua. Kita semua tolong, semua orang tolong semua orang lah. Okey, alright. Okay, kalau ada, please letak di komen. Tapi setahu saya memang tak adalah. So, biasanya inference. Okay, inference untuk fizik. Inference untuk fizik lain daripada kimia dan bio ya. Dia lain. Okay, format dia ialah RV, pemboleh ubah bergerak balas, bergantung kepada MV. Itu saja format dia. Okay. Pemboleh ubah bergerak balas bergantung kepada pemboleh ubah dimanipulasikan. Right. So, kita sudah tahu di sini, kalau kita nak tulis inference, kita perlukan pemboleh ubah dimanipulasikan dan bergerak balas dulu. Right? Okay. So, macam mana dengan hipotesis pula? Boleh tak kita tulis hipotesis? Apakah format bagi hipotesis? Okay. Format bagi hipotesis senang. Semakin tinggi atau rendah MV, pemboleh ubah dimanipulasikan, semakin tinggi atau rendah RV, pemboleh ubah bergerak balas. Okay. So, ini format yang awak boleh gunakan untuk hipotesis kalau hipotesis itu adalah kuantiti yang boleh diukur. So maksudnya dia ada nilai dia. So, nilai dia boleh bertambah atau berkurang. Tetapi, jika pemboleh ubah ini adalah pemboleh ubah yang kualitatif, contohnya perubahan warna. Kita tak boleh kata semakin tinggi perubahan warna, tak boleh kan? Okay. So, kalau ada pemboleh ubah yang kualitatif macam itu, kita perlu tulis satu pernyataan yang merupakan kesimpulan eksperimen ini. Ingat ya, hipotesis dengan kesimpulan sama. Alright. Okay. By the way, if you want the English version, I have another video. I will put the link in the description. Okay. Okay. So, sekali lagi kita perlukan MV dan RV untuk jawab hipotesis. Inference dan hipotesis memang dia berdasarkan MV dan RV. Okay. So, mari kita dapatkan pemboleh ubah dulu, baru kita boleh jawab soalan ini. So, apakah pemboleh ubah dimanipulasikan dalam eksperimen ini? Apa yang kita akan ubah pada awal eksperimen? Okay. So, ini adalah eksperimen untuk mengkaji hubungan antara arus dengan beza keupayaan. Alright. So, apa yang kita akan tukar dulu? Kita akan tukar arus dulu. Lepas tu, kita akan lihat kesan dia pada beza keupayaan. Okay. Okey, so sebab itu pemboleh ubah yang dimanipulasikan di sini ialah arus. Ialah arus. Dan pemboleh ubah yang bergerak balas pula adalah beza keupayaan. Sebab ini yang kita ambil pada hujung eksperimen selepas kita tukar arus. Selepas kita tukar arus pada hujung eksperimen kita ambil beza keupayaan. Alright. Okey. So sekejap ya. Alright.
Okey, apa yang dimalarkan? Apa yang dimalarkan dalam eksperimen ini? So, ini adalah eksperimen yang menggunakan mentol berfilament. Alright. So, kalau kita gunakan mentol berfilament, apa lagi yang boleh mempengaruhi beza keupayaan dia? Rintangan. Rintangan. So, dalam eksperimen ini, untuk kekalkan rintangan dia, okey, ataupun itu tak betul lah sebab ini konduktor tidak bukan ohm. So memang rintangan dia tak tetap. Tapi apa yang kita perlu malarkan, okey, supaya keputusan eksperimen ini boleh digunakan lah. Maksudnya dia memang menjelaskan hubungan antara arus dengan beza keupayaan. Okey, kita perlu malarkan panjang filament. Okey, panjang filament. Alright. Okay. So ini memang ikut buku teks. Memang ikut buku teks. Memang panjang filament. Alright. Panjang filament perlu sama setiap kali kita menjalankan eksperimen ini. Okay. Sebab ini akan memberi kesan kepada beza keupayaan. Alright. Okay. So sekarang kita boleh jawab inference kan. RV bergantung pada MV. So kita gunakan bergerak balas. Beza keupayaan bergantung kepada arus. Okay. Tetapi jawapan kita bagi lengkap sedikit. Jangan bagi macam tu saja. Okey. So jawapan yang sesuai di sini, awak boleh pause dan cuba tulis dulu Okey, cuba uji diri awak, cuba tulis dulu. Okey. So di sini kita boleh tulis beza keupayaan merentasi mentol berfilament bergantung pada arus yang mengalir melalui. So beza keupayaan merentasi mentol berfilament ini adalah tadi ialah RV. Okey, RV. So ini bergantung pada arus yang mengalir melalui dia. Arus yang mengalir melalui mentol berfilament adalah MV. Dimanipulasikan. Okey, inilah format dia. So inference ini kita perlu berhati-hati sebab kadang-kadang soalan akan bagi satu situasi, lepas tu dia akan kata berdasarkan situasi di atas. Tulis inference. Tulis inference berdasarkan situasi di atas. So, inference itu tak ada kaitan dengan eksperimen tau. Inference itu perlu diberikan berdasarkan situasi. Kadang-kadang dia tak sama ya. Eksperimen RV dengan MV tak sama dengan situasi. So, please baca soalan betul-betul sebelum jawab. Okay? Right? Okay. Hipotesis. So, semakin tinggi MV. Apakah MV? Arus dimanipulasikan. Semakin tinggi arus. Sekali lagi, bagi jawapan yang lengkap. Semakin tinggi arus yang mengalir melalui mentol berfilament. Okay. Dan semakin tinggi, okay, apa yang kita boleh expect di sini? Bila arus bertambah, apa yang berlaku kepada beza keupayaan pula? So, kedua-dua pemboleh ubat ini dihubungkan melalui V sama dengan IR. Okay, so kalau kita tinggikan arus, okay, apa akan berlaku pada beza keupayaan? Dia akan meningkat jugalah, kan? Okay, dia semakin tinggi juga. Okay, so oleh itu kita boleh tulis sekali lagi kelas. Awak boleh pause dulu, pause dan cuba. Okay, so semakin tinggi arus, ini adalah contoh jawapan. Semakin tinggi arus, semakin tinggi beza keupayaan merentasi mentol berfilament. Alright, okay. So inference hipotesis dah. Okay, pemboleh ubah dah. Seterusnya, lukis susunan radas. Okey, kelas. Awak boleh tengok sini, lukis susunan radas, lukislah menggunakan simbol-simbol yang betul. Ada Swiss, ada sel kering, ammeter. So, ammeter ini kita nak ubah arus dia kan? Kita nak tukar-tukar arus dia. Ini yang dimanipulasikan. Kalau kita nak tukar-tukar arus kepada nilai tertentu, okey, then kita perlukan ammeter untuk tunjukkan kita apa nilai dia kan? Right? So, memang ada ammeter. Jangan lupa ammeter disambung secara sesiri ya. Right. Okay, then kita ada mentol berfilament sini, dia disambung secara sesiri juga. Dan kita ada rheostat. Apakah fungsi rheostat? Rheostat ini untuk mengawal arus. Untuk menetapkan arus pada nilai tertentu. Itulah fungsi rheostat. Okay. Lepas tu kita ada satu Swiss di sini. Kita ada Swiss. So Swiss ini penting juga. Nanti kita akan tengok langkah berjaga-jaga. Okey. So sel kering. Okey. So macam inilah. Hanya voltmeter disusun secara selari dengan mentol berfilament.
Okey, berhati-hati di sini. Pastikan ini selari, yang lain semua sesiri. Alright. Okey, sekarang kita datang kepada prosedur. Katakan ini adalah ujian amali yang tidak berpandu. Maksudnya prosedur tidak akan diberikan. Awak yang harus menulis prosedur. Jangan risau. Jangan risau. Okey. Berdasarkan maklumat yang kita ada sekarang. Okey, lagi sekali saya tak tahu tentang apa-apa dokumen rasmi yang menyatakan dia. Kalau adalah, setahu saya tak ada. Alright. So ini berdasarkan skema-skema yang sedia ada bagi percubaan negeri lah. Okey, alright. So berdasarkan maklumat yang kita ada, ini awak perlu jawab, okey, dan berdasarkan soalan itu sendirilah. Awak perlu jawab soalan ini menggunakan pemboleh ubah saja. Pemboleh ubah dan langkah berjaga-jaga sahaja. Maksudnya, awak tak payah bagi satu prosedur yang lengkap seperti mana yang ditulis dalam buku teks. Tak payah tulis mula-mula susun ini, ukur ini, tak payah tulis satu-satu macam tu. Tak payah bagi secara terperinci. Okey, tak payah. Tak payah. Okey. Di sini kita hanya perlu bagi ikut pemboleh ubah sahaja. Alright. So, apakah pemboleh ubah kita? Mari kita buat. So, pemboleh ubah pertama di sini tadi ialah aruskan. So, awak harus nyatakan bagaimana kita manipulasikan arus. Itu saja. Senang, itu saja. Bagaimana kita manipulasikan arus? Maksudnya bagaimana kita mewujudkan nilai arus yang berlainan. Okay. Itu saja. Okay. So, prosedur. Langkah pertama. Okay. Langkah pertama. Sangat senang. Nilai yang berlainan. Nilai yang berlainan untuk arus yang mengalir melalui mentol berfilamen digunakan. Okey, yang ditetapkan menggunakan rheostat. Okey, sekejap ya, saya terangkan di sini. Okey. So, bagaimana kita memanipulasikan arus dalam eksperimen ini? Kita menggunakan nilai-nilai yang berlainan. Okey. Bagaimana kita tetapkan nilai yang berlainan ini? So, bila awak tulis ini, pastikan awak sertakan apakah radas atau apakah radas yang kita gunakan untuk mencapai nilai-nilai yang berlainan ini. Okey, so nilai yang berlainan tak harus melalui metode berfilamen digunakan. Okey, yang ditetapkan menggunakan rheostat. Tulis apa radas yang kita gunakan untuk mendapat nilai-nilai yang berlainan ini. Okey, dan silalah sertakan nilai dia sekali. Okey, sila sertakan nilai dia sekali. Apakah nilai yang digunakan? Right? So kelas, kalau ini tak ada apa-apa arahan yang lain yang berkaitan, okey, awak nampak tak ada apa-apa yang memberitahu awak berapa kali awak kena ulang, sila pilih 5 data untuk diberikan. Jumlah ni 5. Okey, 5 So awak boleh nampak sini 0.14, 16, 18, 20, 22, 5. 5 data. Okey, bagi 5 nilai. Okey, seterusnya, okey, pemboleh ubah dimanipulasikan dah habis. Alright. Seterusnya, beza keupayaan, bergerak balas. So di sini awak perlu nyatakan bagaimana awak dapat beza keupayaan dalam eksperimen ini. Bagaimana kita dapat beza keupayaan? Okay. So ini dalam eksperimen ini adalah sesuatu yang kita ukur. So awak perlu nyatakan apa yang kita gunakan untuk ukur dia, bagaimana kita dapatkan beza keupayaan. Okay. Kalau ini adalah eksperimen di mana kita tidak mengukur apa-apa, tapi kita memerhatikan perubahan yang berlaku di hujung eksperimen, awak perlu nyatakanlah diperhatikan. Okay. So perkataan yang kita perlu gunakan untuk pemboleh ubah bergerak balas ialah diukur dan direkod, ataupun diperhatikan dan direkod. Apa dia? Diukur dan direkod. Apa pemerhatian dia? Diperhatikan dan direkod. Tulis macam ni. Okay. So, di sini, alright, Walton merentasi, ataupun lebih sesuai kalau kita guna beza keupayaan. Beza keupayaan merentasi mentol berfilamen diukur. Okay. Nyatakan radas yang digunakan. Diukur menggunakan voltmeter dan direkodkan.
Itu saja. Itu langkah kedua. Seperti yang saya kata tadi kelas, tak payah tulis prosedur yang lengkap seperti mana yang ada dalam buku teks berdasarkan maklumat yang kita ada sekarang. Okey, alright, tak payah. Okey, so lepas tu dimalarkan panjang filamen. Macam mana kita malarkan panjang filamen? Macam mana kita malarkan dia? Okey, cuba awak pause dan tulis dulu. Okey, now so untuk pastikan panjang filamen dia sama, mentol berfilamen dengan panjang filamen yang sama digunakan untuk setiap eksperimen yang diulang. Itu saja. Kita tak ada cara lain untuk memalarkan dia. Kita gunakan mentol yang sama lah, betul tak? Okay. So mentol berfilamen dengan panjang filamen yang sama. Cuba gunakan balik pemboleh ubah itu sendiri. Panjang filamen yang sama digunakan untuk setiap eksperimen. Itu saja. Dah. Okay. So kita sudah jawab cara mengendalikan pemboleh ubah di sini. Okay. Saya harap awak fahamlah. Kalau tak faham boleh tanya soalan dalam komen. Saya akan cuba sedaya upaya untuk jawab semua secepat mungkin. Okay. Nah, apa langkah berjaga-jaga dalam eksperimen ini? So dalam buku teks untuk eksperimen ini memang ada langkah berjaga-jaga. Memang ada. Memang ada. So apa dia? So langkah berjaga-jaga ada 3. Pertama sekali dan yang paling senang untuk kita ingatlah, dawai penyambung mesti disambungkan dengan ketat. Ini paling senang. Ini paling senang. Okey. Okey, yang keduanya ralat parallax. Okey kelas. Ralat parallax ini awak boleh gunakan sebagai satu jawapan yang umum, okey, bagi apa-apa eksperimen yang melibatkan pembacaan, pengambilan bacaan lah daripada instrumen, contohnya voltmeter ke ammeter ke pembaris ke apa-apa dia lah, okey, ralat parallax. Tapi simpan untuk bila awak tak ingat yang lain. Okey, simpan untuk bila awak tak ingat, sudah awak memang tak ingat langkah berjaga-jaga yang lain, gunakan ralat parallax. Okey, alright. Tapi pastikan itu adalah eksperimen yang melibatkan pengambilan bacaan lah. Kalau dia melibatkan pemerhatian, contohnya perubahan warna ke apa, memang tak boleh gunalah. Okey, alright. So, ralat parallax mesti dilakukan semasa pengambilan bacaan ammeter dan voltmeter. Okey, alright. So, ni ralat parallax. Okey, ada satu lagi iaitu switch mesti dimatikan sebaik sahaja bacaan diambil. Okey kelas. So sebab switch mesti dimatikan kalau bacaan tidak diambil ialah kalau kita biarkan switch tertutup, maksudnya litar hidup. Okey, apa akan berlaku ialah komponen akan menjadi panas. Bila komponen menjadi panas, dia akan menjejaskan ataupun mempengaruhi rintangannya. Okey, so itulah sebab dia. So ini dalam buku teks langkah berjaga-jaga ini digunakan khas untuk dawai konstantan. Okey, ada penjelasan dia pula. Switch mesti dimatikan sebaik saja setiap bacaan diambil untuk memastikan yang suhu dawai konstantan sentiasa dimalarkan. So untuk eksperimen mentol berfilamen saya rasa lebih baik tak gunalah. Kalau kecuali awak betul-betul tak ingat apa-apa, ingat yang ini saja, okey, alright, bolehlah. Boleh. Sebab memang di sini kita nak kita tak nak suhu dia meningkat disebabkan kita tak tutup switch. Okey, alright. Okey, so apa yang awak gunakan ialah ini. Ini memang awak boleh gunakan. Kalau boleh ingat yang ini, please hafal yang ini dan tulis yang inilah. Dawai penyambung mesti disambung dengan ketat. Memang ini yang digunakan dalam buku teks ya. Okey. Alright. Now, mari kita tengok seterusnya jadualkan data. So format jadual yang umum ialah MV dulu dimanipulasikan, lajur pertama, lajur kedua bergerak balas. Okey. Apa-apa lagi yang kita rekodkan atau perhatikan dalam eksperimen yang bukan MV atau RV, kita perlu jadualkan juga. Okey. Dan kalau ada pengiraan yang terlibat, contohnya dia sudah suruh awak cari beza keupayaan, dia bagi arus, lepas tu kita kena kira rintangan contohnya. So awak perlu jadualkan rintangan juga. Okey, yang awak kira. So di sini dia tak minta, tak payahlah. So apakah jadual yang kita patut gunakan di sini? So jadual di sini sangat senang, MV dengan RV saja. Dua pemboleh ubah kita saja. So arus dengan beza keupayaan.
Okey kelas, di sini saya nak ingatkan, please unit dia mesti dalam tajuk di sini. Baris pertama. Okey. Jangan tulis di sini. Jangan. Salah, tak boleh. Okey. So yang keduanya, pastikan di sini kita bagi nombor tempat bilangan tempat perpuluhan yang konsisten. So 0.141618 ini 0.20, bukan 0.2. Tak boleh. Okey, dia perlu konsisten. Alright. Now, beza keupayaan pula kita akan bagi berdasarkan bacaan kita. So, bila awak gunakan voltmeter analog, okey, biasanya lah bacaan dia sampai 0.1 volt. Awak perlu semak instrumen yang digunakan, okey. So, kalau radas yang digunakan, voltmeter yang digunakan memang bacaan paling kecil dia 0.1 volt, bagi semua bacaan awak dalam satu tempat perpuluhan juga. Ikut dia. Ikut. So, contohnya lah, yang pertamanya 2 volt. Okey, bacaan dia 2 volt. Jangan tulis 2. Salah. Tulis 2.0. Ikut dia. Yang lain semua mesti konsisten bagi satu tempat perpuluhan. Okey, so ini adalah contoh dia untuk jadual. Okey. So, seterusnya lepas kita buat jadual, biasanya ada graf lah. Okey, lukis graf. So, kalau ada graf, sila semak dulu kertas tu ada graf ke tak. Kalau ada graf, awak perlu bekerja dengan cepat sikit sebab memang tak ada masa. Memang tak akan ada masa yang mencukupi. So, please, buat cepat-cepat. Buat dengan berhati-hati, tapi jangan mengambil masa yang terlalu lama. Okey. Okey, so di sini kita tak ada data, so memang kita tak boleh lukis, tapi saya boleh bagi tahu awak secara teori, okey, apakah bentuk yang kita patut dapat. So, mentol berfilament ini merupakan perintang bukan ohm. Bukan ohm. Okey. Apa maksudnya? Kalau perintang bukan ohm, apa bentuk graf kita? Okey. So, perintang bukan ohm, VI, graf dia adalah lengkung. Dia adalah lengkung. Dia mula dari sifar juga, tapi dia lengkung macam ini. Dia melengkung ke atas. Okey. So, saya ajar sikit teori di sini. Bagi perintang bukan ohm macam mentol berfilament. Mentol berfilament ini, okey, apabila kita tinggikan arus, suhu dia akan bertambah. Dia akan menjadi lebih panas. Okey. Apabila dia menjadi lebih panas, apa akan berlaku? Rintangan dia akan meningkat. Bagaimana kita dapat rintangan daripada graf V melawan I? Okay. Kalau kita menggunakan rumus, R ialah V per I kan? V bahagi I. So, V bahagi I, Y per X, ini adalah kecerunan graf. So, kalau kita lihat di sini, kecerunan dia ialah tangent sini. Okay. Kecerunan di sini pula, apa tak kecerunan dia? So, kecerunan dia meningkat. Kecerunan dia meningkat. So, sebab itulah dia melengkung ke atas. Alright. Okey, selepas kita lukis graf, biasanya dia akan suruh kita nyatakan hubungan. So, apakah hubungan antara beza keupayaan dan arus bagi mentol berfilament, konduktor bukan ohm? So, hubungan di sini ialah sangat senang. V bertambah dengan I. Itu saja. Bertambah saja. Ini bukan berkadar secara terus. Okey, bukan berkadar terus. Sebab berkadar terus kita perlukan garis lurus yang melalui asalan. Just V bertambah dengan I saja. Okay, itulah hubungan yang kita patut dapat. So, bila awak lukis graf, graf ini adalah graf yang adalah lengkung licin. Okay, jangan cuba lukis garis penyuaian terbaik. Bukan. Dia bukan garis lurus. Dia memang lengkung. Okay. Alright, nyatakan definisi secara operasi. Bagi beza keupayaan merentasi mentol berfilament. Okay, kelas. Definisi secara operasi bagi fizik ini adalah perkara yang baru. Okay, so setakat ini kita tak ada banyak data tentang ini. Alright, tapi berdasarkan soalan percubaan tahun inilah ada dua contoh. Ada contoh. So berdasarkan contoh itu. Okay, saya boleh bagi contoh jawapan berdasarkan contoh itu. Kalau mana-mana cikgu awak ada bagi contoh yang lain ke, format yang lain ke, please sila tulis di komen. Kita bantu satu sama lain. Alright. Okay. Awak bantu pelajar lain boleh bantu awak. Okay. Kita semua saling membantu. Semua orang boleh buat yang terbaik dalam ujian. Kan? Alright. Okay.
So formatnya, alright, nyatakan definisi secara beroperasi bagi apa? Bagi ini kan. Salin ini tulis balik dulu. Okay, tulis balik dulu. Beza keupayaan merentasi mentol berfilamen. Okay, selepas itu awak boleh gunakan ditunjukkan oleh. Right? Okay kelas, bagi definisi secara operasi ini, bagi semua sains, sebenarnya format dia berbeza lah bagi semua sains. Fizik dengan kimia tak sama dengan fizik dengan kimia tak sama, fizik dengan bio tak sama. Tak sama format dia tak sama. Kimia dengan bio format dia tak sama. Tapi bagi kesemuanya ada satu yang kita akan gunakan, iaitu apa yang kita perhatikan ataupun apa yang kita ukur dalam eksperimen ini bagi pemboleh ubah bergerak balas. Apa yang kita perhatikan mesti pemerhatian dia. Okey, apa yang kita dapat daripada eksperimen itu, bagaimana kita dapat pemboleh ubah bergerak balas. Itulah pemerhatian dia. Apa yang diperhatikan. Okey, apa yang diukur. Okey. So, dalam eksperimen ini senang sikit because kita ukur beza keupayaan. Bagaimana kita dapat beza keupayaan? Kita ukur beza keupayaan menggunakan voltmeter kan? Okey. So, ditunjukkan oleh bukan beza keupayaan. Bukan beza keupayaan. Because beza keupayaan itu adalah teori dia. Bagaimana kita dapat beza keupayaan dalam eksperimen ini? Bagaimana? Ditunjukkan oleh bacaan voltmeter. Itu saja. Okay. So formatnya ialah kita akan menggunakan apa yang kita perhatikan ataupun apa yang kita ukur dalam eksperimen untuk pemboleh ubah bergerak balas. Alright. Okey kelas, so setakat ini sajalah contoh soalan ini. Saya akan post untuk kimia dan bio juga. Okey, awak boleh subscribe kalau awak nak dapatkan video. Kalau awak nak dapatkan video itulah, saya akan post juga secepat yang mungkin. All the best lah guys. So saya harap awak dapat buat yang terbaik. Saya harap ini betul-betul keluarlah. Okey, so all the best to you. Kalau nak apa-apa maklumat yang lain ke, boleh follow saya punya Facebook ataupun boleh pergi pada laman web saya mrroyaltuition.com. Okey, adalah beberapa sumber di sana yang awak boleh gunakan. Okey. Alright guys. All the best.